Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita salat subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan bicarakan sebahagian daripada bulan Syaban, yang mana kita akan bersama-sama diberikan anugerah oleh Allah pada malam nisfu Syaban. Dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan, yustajabu ad-du'a fi khamsi layalin. Balaghana, sampai kepada kami berita bahawasanya yustajabu ad-du'a fi khamsi layalin. Doa dimakbulkan pada 5 malam, antara malam yang makbul doa. Yang pertama, Lailatul Jumu'ah, pada malam Jumaat. Yang kedua, Lailatul Aidaini, malam 2 hari raya, iaitu hari raya Aidil Adha, hari raya Aidilfitri, 3 malam. Lepas tu malam yang keempat, Awwalul Lailatin min Syahri Rajab, malam pertama bulan Rajab. Dan yang terakhir sekali, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi malam ni ada kelebihannya, walaupun di sana terdapat khilaf di kalangan ulama. Ulama-ulama sebelah Hijaz menyatakan malam nisfu Sya'ban ni sebagaimana malam-malam lainlah. Antaranya dalam fatwa Saleh Fauzan, Al-Muntaqa min Fatawal Fauzan, dia kata malam nisfu Sya'ban ni malam macam malam biasalah. Adapun ulama-ulama belah Syam seperti Ishaq bin Rahawai, seperti Khalid bin Mi'dan, mereka membesarkan malam nisfu Sya'ban. Mereka berhimpun di masjid-masjid, mereka pakai pakaian cantik-cantik, wa yaktahilun, dan mereka bercelak malam tu. Kerana pada pandangan mereka malam tersebut ada kelebihan yang tertentu. Jadi di sini terdapat khilaf di kalangan ulama. Dan orang Malaysia amnya, orang Malaysia seperti dulu lagi, mereka berpandangan dengan pandangan sebagaimana ulama-ulama belah Syam. Dan kalau kita tengok fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, yang dikeluarkan oleh Syekh Atiyah Saqar, Syekh Atiyah Saqar bila ditanya tentang nisfu Sya'ban, beliau menyatakan padanya ada kelebihan. Ini ahli majlis fatwa di Mesir. Dia mengatakan ada kelebihan dan dia bawa hadis, sebab ada hadis sahih. Ada hadis sahih, walaupun ada hadis dhaif, tapi ada hadis sahih. Antara hadis sahih tentang malam nisfu Sya'ban ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw li musyahin." Maksud dia, sesungguhnya Allah Ta'ala memandang dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah berkenan untuk mengampunkan dosa seluruh hamba-Nya, melainkan 2 golongan, iaitu golongan yang mensyirikkan Allah dan golongan yang bergaduh. Jadi 2 golongan ni Allah Ta'ala tak nak ampun. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih dan juga disahihkan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Ulama-ulama sekarang pun kata sahih juga. Baik, ulama-ulama dulu pun dia buat kajian, dia kata sahih. Ulama-ulama pengkaji terkini pun mengatakan hadis ini sahih. Baik. Dan Syekh Atiyah Saqar, dia bawa pula satu hadis mursal. Maksud hadis mursal ialah hadis yang terputus ataupun sanad sahabat tu tak ada. Maknanya tabi'in dia bagi tahu Nabi. Tabi'in, kalau hadis ni tabi'in ambil daripada sahabat, sahabat ambil daripada Nabi SAW. Baik, tabi'in ni nama Al-Ala.
Al-Ala dia bagi tahu Aisyah bagi tahu. Dia bagi tahu Aisyah meriwayatkan bahawasanya Nabi gini. Al-Ala dia tak sempat jumpa Aisyah. Ulama-ulama kaji, Al-Ala kata Aisyah bagi tahu dia, sedangkan ini datang daripada Aisyah, sedangkan Al-Ala tak pernah jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ni bertaraf mursal. Sebab dia ada putus tempat sahabat. Tapi ada dalam kitab Al-Baihaqi. Jadi hadis ini menceritakan. Jadi ulama-ulama terima hadis ini. Mereka menerima hadis ini walaupun tidak bertaraf sahih. Baik. Ceritanya apa? Cerita Aisyah cerita satu malam. Satu malam ni qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili. Rasulullah bangun qiyamul lail. Fa atala as-sujud, dan dia sembahyang, dia sujud lama. Bila dia sujud lama ni, kata Aisyah, hatta dhanantu annahu qad qubida, sehingga aku menyangka dia sudah wafat dalam sujud dia. Ni hebat Nabi sembahyang sampai isteri ingat wafat. Kita sembahyang, isteri ingat tak sembahyang. Bang dah sembahyang dah, cepatnya ingat tak sembahyang lagi. Tu kita. Adapun Nabi SAW, hatta dhanantu annahu qad qubida, dia sujud lama sampai Aisyah kata wafat ke Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia gerakkan ni apa nama jari Nabi. Gerakkan jari Nabi nak tahu Nabi ni hidup tak lagi, sebab sujud lama. Maka bila gerak jari, Nabi pun bagi respon, hidup lagi. Maka Aisyah pun baring semula. Rasulullah SAW bila Aisyah pergi sentuh ni, dia pun siapkan sembahyang. Dia sembahyang, siap sembahyang, dia pun pergi tanya Aisyah, ya Humairah. Dalam hadis tu kata Nabi panggil Aisyah Humairah, ya Humairah, afadhanti anna nabiyallah qad khasabiki, apakah kamu menyangka Nabi Allah, aku ni sebagai seorang Nabi, telah tidak menunaikan hakku kepada kamu? Adakah aku ni sujud lama, kau tak puas hati, patutnya kau tidur dengan aku, kau peluk aku dah. Adakah saya ni tidak menunaikan hak saya terhadap awak? Gitu Nabi tanya. Sebab apa? Sebab sembahyang lama. Nabi SAW sampai dia jaga. Kita pula isteri kata pergi sembahyang, asyik peluk saya je pergi sembahyang. Kita terbalik. Tapi Nabi SAW dia pergi tanya Aisyah lagi tu. Bila tanya macam tu, Aisyah kata tak, bukan sebab tu ya Rasulullah, tapi aku pergi sentuh tu sebab aku rasa kamu dah wafat. Kerana lama sangat malam sujud kamu ni. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, atadri ma hadhihi lailah? Aisyah, kau tahu tak malam ni malam apa? Aisyah menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya sahaja tahu. Maka jawab Nabi SAW, inilah dia malam nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala nak ampun, fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah Ta'ala akan ampun kepada orang yang mohon ampun, wa yarhamul mustarhimin, dan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang minta rahmat. Dan Allah Ta'ala biarkan ahlul hiqdi, orang yang suka bergaduh, dan orang yang kuat dendam. Yang ni Allah Ta'ala tak layan. Jadi berdasarkan hadis ini, Syekh Atiyah Saqar telah keluarkan fatwanya daripada fatwa Darul Ifta Al-Misriyah, bahawasanya sunat untuk kita top up atau upgrade ibadat kita pada malam tersebut dengan cara kita mohon ampun kepada Allah. Buatlah apa-apa amalan, cuma tidak adalah amalan secara khusus yang dibuat secara khusus yang ada. Cuma orang Melayu ni, mungkin sebab orang Melayu ni dia tak kenal surah lain, dia kenal surah Yasin je.
Jadi dia pun suruh baca surah Yasin 3 kali pada malam tersebut. Tak apalah, ahlan wa sahlan, buat tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau saya tak nak Yasin 3 kali, saya nak Yasin Tabarakalladzi, saya nak Waqiah, silakan. Saya pula tak nak Yasin, saya nak Kahfi, saya pula nak apa? Nak sembahyang sunat tasbih, nak sembahyang sunat hajat, silakan. Cuma masjid nak buat program supaya memudahkan, supaya orang ramai datang, masjid pun buatlah Yasin contoh, atau masjid sudah Yasin malam sudah sembahyang maghrib, sembahyang hajat, kemudian baca Yasin, kemudian sembahyang isyak, kemudian contohlah sembahyang tasbih, ikutlah. Sebab tidak ada satu amalan khusus. Cuma kena ingat malam tu ada kelebihan dia. Allah nak ampun dosa, Allah nak mohon, nak bagi rahmat. Cuma Nabi bagi tahu fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah ampun orang yang mohon ampun. Kemudian wa yarhamul mustarhimin, Allah bagi rahmat kepada orang yang mohon rahmat. Jadi kita ni sepatutnya menjadi orang yang mohon ampun lah. Jadi kita jangan biarkan malam tu berlalu begitu saja, tapi kita kena ambil peluang. Jadi saya nak maklumkan pada hari ini, tolong bagi tahu supaya kita ni ada persediaan malam ni. Oh, malam ni nisfu Syaban Oh, kita pun istighfar banyak kali, kita pun mohon rahmat, kita doa pada Allah Taala. Sebab ada riwayat lain lagi, walaupun dhaif, riwayat lain rahmat Allah Taala turun pada malam tersebut. Maka Allah Ta'ala tanya, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah, hal min mubtalan fa'u'afiyah. Tak ada ke orang nak mohon ampun, aku nak ampunkan. Tak ada ke orang yang nak minta apa-apa, aku nak bagi. Tak ada ke orang yang diuji, aku nak selesaikan ujiannya. Jadi bila ada hadis ni, walaupun dhaif, tapi masih lagi boleh diamalkan dalam fadail amal. Bila ada isyarat-isyarat menyatakan Allah tanya, tak ada ke orang nak mohon ampun, maka kita sewajarnya sambutlah offer Allah itu. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala banyak-banyak supaya kita nak taubat ke malam tu. Kemudian ada satu lagi riwayat menyatakan Allah nak ampun dosa, kuotanya ramai mana? Kuota keampunan Allah pada malam tu ramai mana? Fayaghfiru li aktsara min sya'ri ghanami bani kalbin. Allah Ta'ala berkenan untuk mengampunkan dosa kepada sebanyak bilangan bulu kambing kepunyaan Bani Kalbin. Banyak. Ramai mana Allah Ta'ala nak ampun malam tu? Ramai mana? Sebanyak bilangan bulu kambing. Bulu kambing ni banyak dah, tapi Nabi kata bulu kambing kepunyaan Bani Kalbin. Bani Kalb ni adalah satu Bani Arab yang memang niaga kambing. Kalau kita kata Bani Kelantan, orang tahu budu. Kalau kata tempe, Bani apa? Bani Jawa. Kalau kata burasak, Bani apa? Orang terkenal kan? Orang tahu dah. Kalau kata kambing, orang tahu Bani Kalbin. Jadi Nabi kata Allah Ta'ala nak ampun dosa sebanyak bilangan bulu kambing. Bulu kambing siapa dia? Bani Kalbin. Satu bani yang kerja dia berniaga kambing. Jadi maknanya kuota keampunan Allah itu banyak. Tapi yang mohon tak tahulah tu. Jangan cakap sikit lagi, belum tentu lagi. Kok malam nisfu Syaban tu sepenuh masjid, mana tahu. Tapi kena bagi tahu. Saya sebagai seorang ustaz kena bagi tahu lah, malam tu kuotanya besar. Kita jangan tak masuk kuota tu. Dia tak macam rumah mampu milik. Rumah mampu milik balik, kuotanya sikit, pemohonnya ramai. Keampunan Allah pada malam tu kuotanya besar, pemohonnya takut tak ramai, harapnya ramai. Untuk jadikan ramai, kena bagi tahu lah. Sebab tu orang Melayu, dia bukan setakat bagi tahu, dia buat program. Jadi kalau orang kata program tu bid'ah, dah, kalau tak buat, mereka tak tahu.
Orang kata bid'ah, orang Melayu buat. Dah, kalau tak buat mereka tak baca juga baca Yasin malam Jumaat. Malam Jumaat ada kelebihannya. Kalau tak buat program, orang Melayu buat je. Betul tak? Jadi datang, Nabi tak buat bid'ah. Bid'ah apanya? Nak tolong bagi tahu bahawasanya malam ni ada kelebihan. Macam nisfu Sya'ban je, nak tolong bagi tahu. Oh, nisfu Sya'ban. Kalau tak tahu boleh soal. Bila nisfu Sya'ban? Sudah pening dah. Tak tahu. Ni orang masjid ni. Bila nisfu Sya'ban? Malam mana? Hari apa? Hari apa malam apa? Balik tengok. Balik tengok malam 15. 14 hari bulan, malam 15. Hari ni apa bulan? Ustaz Rifki pun tak tahu. Saya duk rasa Sabtu malam Ahad. Ke Ahad boleh Senin? Ahad boleh Senin. Okey, tak apa, tengok balik. Okey, maknanya nak bagi tahu bahawasanya perlu untuk kita buat program supaya orang tahu. Orang tahu, oh gitu. So mereka pun ada persiapan. Persiapan apa? Pertama, persiapan untuk mohon ampun. Sebab kuotanya besar. Jadi macam mana cara nak mohon ampun? Diajar kepada kita, Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu ila maghfiratin, untuk mendapat keampunan Tuhan, min rabbikum, daripada Tuhanmu, wa jannah, dan bersegeralah kamu untuk dapat syurga Allah Ta'ala. Yang mana syurga Allah Ta'ala luasnya arduha as-samawati wal ard, luasnya syurga Allah Ta'ala seluas langit dan bumi. Jadi ayat ni Allah Ta'ala kata wasari'u, bersegera. Kena segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaedah nak mohon ampun malam tu, nak istighfar pun tak apa, nak solat taubat pun tak apa. Jadi malam tu kita solat taubat, contoh bangun malam solat taubat, kemudian istighfar banyak-banyak. Nabi SAW diriwayatkan baginda beristighfar paling kurang 70 kali sehari. Ada riwayat lain kata 100 kali sehari. Ada seorang sahabat dia dengar Nabi baca, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampun dosaku, terima taubatku, Engkau Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha menyayangi. Aku kira Nabi baca 100 kali, kata seorang sahabat. Aku Rasulullah Nabi. Maknanya itu seorang Rasul yang confirm tak ada dosa. Kalau ada dosa pun Allah dah ampun dosa dia. Allah dah janji. Apa janji Allah dalam surah Al-Fath? Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah ampun dosa kamu yang dulu dan yang akan datang. Allah dah bagi dah. Apa nama? Allah dah bagi dah janji. Dia ampun dah dosa Nabi. Dulu akan datang, tapi Nabi istighfar 100 kali paling kurang sehari. Kita ni tak ada jaminan Allah nak ampun dosa kita. Jadi oleh kerana tu kita istighfar malam tu. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala melalui salat taubat dan sebagainya. Abdullah ibn Mas'ud menyatakan keampunan Allah ini dalam ayat Al-Quran ada dua ayat. Apa dia? Pertama, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah Al-Imran. Maksudnya walladzina idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahishatan, apa-apa kekejian dosa, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sifat orang ni macam mana? Zakarullah, mereka terus ingat Allah. Ingat orang aku buat dosa ni, ya Allah. Bila mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun mohon ampun kepada Allah. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, tiada orang yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berterusan melakukan dosa tersebut. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Itu ayat pertama tentang keampunan Allah. Ayat kedua kata Abdullah ibn Mas'ud,
wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Siapa-siapa yang melakukan kejahatan kemudian dia mohon ampun kepada Allah, dia akan dapati Allah Ta'ala itu amat maha pengampun lagi maha penyayang. Dua ayat ni diambil oleh alim ulama kita sebagai ayat yang dibaca dalam solat taubat. Dua ayat. Lepas baca Fatihah, baca ayat tadi. Ayat apa? Wasari'u ila, bukan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Itu rakaat pertama. Kena bagi tahu juzuk berapa tak ingat. Zakarullah, itu saya cari jap. Zakarullah fastaghfiru. Okey, surah Ali Imran. Surah rakaat pertama baca surah Ali Imran ayat 170. Tak nampak, tak pakai spek. Kejap, tua ni. Bila mata sudah kabur, bila uban sudah bertabur, bila makan nasi bubur, itu tanda nak ke kubur. Hamka kata, bila mata sudah kabur, bila uban sudah bertabur, bila gigi sudah gugur, itu tanda nak ke kubur. Ayat 135. 135. Mana rakaat pertama Fatihah ayat 135. Rakaat kedua Fatihah, kemudian baca pula ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa may ya'mal su'an. Okey, surah An-Nisa ayat 110. Mana rakaat pertama Ali Imran 135, rakaat kedua An-Nisa 110. Baik, itu solat sunat taubat. Jadi malam tu nak minta apa lagi? Malam tu juga Nabi sebut wa yarhamul mustarhimin, dan Allah Ta'ala nak merahmati orang yang mohon ampun. Maka orang yang mohon rahmat, maka apakah doa mohon rahmat yang biasa kita baca? Ya Arhamar Rahimin irhamna. Wahai Tuhan yang amat-amat memberi rahmat, irhamna, kesian kat kami, rahmatilah kami. Dan antara tempat untuk dapat rahmat yang hebat ialah masjid-masjid. Sebab tu kena penuhkan masjid malam tu. Mana bukti masjid tu banyak rahmat? Bukti masjid banyak rahmat bila kita datang masjid, kita baca doa apa? Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Kan tu doa kita. Ya Allah, waftahli abwaab rahmatik. Allah waftahli abwaab rahmatik. Bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Yang digunakan dalam perkataan doa yang Nabi ajar ni, Nabi ajar waftahli abwaab. Nabi tak ajar waftahli bab. Perkataan al-bab apa maksud? Nabi ajar pintu satu, bab satu, plural dia abwab. Jadi kita datang masjid ni, kita baca doa Allahumma ftahli abwab rahmatik. Maksudnya, ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Maknanya kat masjid ni banyak pintu rahmat. Pintu rahmat kat mana? Sembahyang jemaah tu ada rahmat, jalan datang masjid ada rahmat, sodah sembahyang bersalam dengan sahabat-sahabat kita ada rahmat, selawat kan sudah sembahyang kita selawat ada rahmat. Nabi bersabda man salla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa selawat pada aku sekali, aku bagi rahmat, Allah Taala bagi rahmat sebanyak 10 kali. Maknanya banyak rahmat di masjid ni. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban tu kita datang masjid awal, kita duduk iktikaf. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu fi salatin ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Seseorang itu diangkat masih bersembahyang sekiranya dia berada di tempat dia sembahyang, yantazirus salah, dia tunggu sembahyang satu lagi, ma lam yuhdith, selama mana dia tidak berhadas. Contoh, lepas sembahyang maghrib, niat kita duduk masjid, kita iktikaf. Untuk apa? Untuk tunggu isyak. Dan kita duduk di tempat kita sembahyang tu,
Maknanya kita duduk kat surau ni. Kenapa duduk surau? Tunggu isyak. Selama mana dia duduk tempat yang dia semayang tu di surau ni, dia dianggap tetap bersembahyang malam yuhdith, selama mana dia tidak berhadas. Kalau dia kentut, tak jadi semayang lah. Kenapa? Kerana semayang kan kena ada wudu. Jadi kalaulah dia berkentut, dia tak dapat pahala semayang. Tapi kalau dia sudah semayang, dia duduk, dia berzikir, dia baca Quran, walaupun dia berzikir, dia baca Quran, tetap pahala semayang dapat kat dia. Sebab dia buat gitu kerana tunggu isyak. Untung orang kuliah, orang dengar kuliah dan pengkuliah, dia semayang tiap-tiap hari. Kalau Ustaz Alim Syah tiap-tiap hari pahala semayang antara maghrib dan isyak. Sebab apa? Sebab dia duduk tu, dia ngajar, dan ada juga niat untuk tunggu semayang isyak. Tiap-tiap hari pahala dia dapat. Dan satu riwayat lain lagi kata, malaikat akan doakan kepada dia kerana dia tunggu semayang ni dengan dua doa. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, kamu ampunkan dosa orang ni dan kamu kesian kat dia. Dapat doa rahmat malaikat. Sebab itulah lepas maghrib pada malam Syaban kita duduk sini, supaya kita pun berdoa, malaikat pun doa bagi pihak kita. Jadi oleh kerana itu kena usaha supaya kita dapat hidupkan malam tersebut, malam nisfu Syaban. Kenapa? Sebab kita amat mengharapkan keampunan Allah Ta'ala sebelum daripada masuk Ramadan ni. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ni bulan kita nak buat amal kuat-kuat, banyak-banyak nak buat amal. Dan seseorang itu akan susah buat amal, akan berat buat amal kalau dosa dia duk banyak lagi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mardawai yang ada dalam kitab Ad-Durrul Mansur karangan Al-Imam As-Suyuti. Dalam kitab tu ketika mana kita tafsir, ketika mana mentafsirkan ayat surah Al-Qalam, As-Suyuti bawa hadis ni, innal 'abda la yudhnibu dhanba fayuhramu bihi qiyamal lail. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia buat dosa, kesan buruk dosanya, fayuhramu bihi qiyamal lail, susah dia nak bangun qiyamul lail. Satu, kesan buruk dosa. Kesan buruk dosa yang kedua, wa innal 'abda la yudhnibu dhanba fayansa bihi albaba minal ilmi. Yang kedua, kalau dia buat dosa, lupa ilmu, belajar cepat lupa. Sebab itulah kalau kita tengok pelajar-pelajar sekarang dengan pelajar-pelajar dulu, saya rasa pelajar-pelajar dulu belajar ni, ya saya sebagai pelajar agama, sekolah agama, saya bandingkan zaman ayah saya, zaman saya dengan zaman sekarang. Zaman ayah saya belajar kelas 9 je, tak masuk universiti pun, kelas 9 mahal. Tapi bila dia ngajar saya, ketika saya belajar dengan dia, bila dia ngajar saya kalau saya tak faham apa-apa kitab-kitab taraf universiti, saya dekat universiti tu, saya tanya dia, Allah, budak you lagu ni tak tahu. Dia kata gitu, budak universiti benda ni tak tahu. Waktu saya buat master, saya rujuk dia lagi. Buat master, rujuk dia, ni apa ni? Buat master benda ni tak erti lagi. Budak lah ni tak pandai, dia kata. Ayah belajar kelas 9 je. 9 ni start lah. Tapi nak masuk U sebab kekangan kewangan zaman tu, antara masuk universiti dengan kerja, dia kerja. Tapi dia boleh baca lagi tak kita Arab apa semua tu, dia boleh ajar lah saya walaupun kita dah ambil master. Dia boleh ajar. Maknanya tahap keilmuan orang dulu, tahap stam dia macam budak master sekarang. Boleh faham tak? Bila sampai zaman sekarang pula, zaman sekarang saya pula dengan budak-budak sekarang, baru ni saya pergi bentang di Yadim, budak-budak lepas Jordan, bentang Yadim lah. Saya bentang paper tentang penggunaan maktabah syamilah, dalam pemfatwaan. Jadi saya bentang, kemudian saya bagi assignment. Lepas bagi assignment, saya suruh dia bentang pula. Dan saya bagi syarat bentang kena cakap Arab. Lepas tu dia tu angkat tangan, bentang dengan Arab kami tak berani. Awak belajar Jordan tu. Tak apa, nak dengan Melayu. Okey, kalau dengan Melayu tak apa. Dengan syarat semua yang awak tulis bentang yang Arab tu awak baca betul-betul. Saya dah tengok baris betul ke tak.
Kalau baris salah maknanya grammar dia lemah lah. Kalau baris salah maknanya grammar dia lemah. Okey, saya pun suruh dia petang. Dia baca. Waktu saya dengan Ustaz Azali Thailand, gali kepala kami. BA Jordan Mesir baca kitab pun salah. Saya rasa sedih. Saya kata macam mana ni budak sekarang. Maknanya makin Dulu apa nama, pelajar pondok biasa je, topik ilmu banyak. Kenapa? Dulu tak ada TV, so dia belajar ilmu dia lekat lama. Zaman saya ada TV, jadi bila ada TV, dosa banyak sikit nak banding orang zaman dulu. Jadi pandai orang dulu lagi daripada sekarang. Sekarang bukan TV, apa dia? Gadget. Jadi belajar. Saya kata betul lah Nabi SAW bersabda. Dia kata la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilmu. Tidak akan berlaku kiamat sehingga ilmu tu makin kurang. Ilmu, terutamanya ilmu agama. Betul, kadang-kadang kita, baru ni saya cakap dengan Ustaz Zaimi, cakap dengan Ustaz Hanafi, bila temu duga pelajar-pelajar nak masuk jadi cikgu, mereka kena kepala belajar pasal luar negara, cakap Arab tak boleh cakap. Ya, awak belajar Morocco tau, kenapa cakap Arab tahun ni? Heran, siapa dia heran? Penemu duga tu heran. Ustaz Zaimi dengan Ustaz Hanafi, dia cerita kat saya, Ustaz Zaimi kata, anak heran Ustaz, budak sekarang macam mana dia belajar, tapi lulus tu heran. Bila saya cakap dengan orang universiti pula kan, kenapa boleh lulus? Contoh Dr. Arif saya cakap. Sebenarnya dia kata, Ustaz Rifki, saya mengadu pada Dr. Arif, kita ni kadang-kadang kalau kita buat tak lulus belajar, orang marah kita. Dia tak berapa layak nak lulus, tapi kalau kita katalah kita buat dia tak lulus, nanti orang marah kita. Kenapa tak lulus? Kau mengajar tak bagus. Pening juga. Kata Dr. Arif, kata, Ustaz, start daripada tadika sampai PhD sama dia kata. Dr. Arif kata, start tadika sampai PhD, nak kejar GOT, apa nama, graduate on time kan, sampai kita kejar, dia tak patut dah nak lulus. Tapi kalau kita tak luluskan, kita kena belajar tak lulus, kita pula kena, dia kata. Jadi di situ pun ada juga ruang-ruang yang menyebabkan kehebatan ilmu tu makin kurang. Dah dia malah tak lulus, jangan marah pensyarah, memang dia malah, betul tak? Tapi tak boleh, pensyarah pun kena. Oh, kena juga pensyarah. Oh, ingat ke sekolah je, ingat ke ada tadika sampai PhD. kata Dr. Arif, semua salah kita. Jadi ada juga, itu pun satu sebab juga kita heran macam mana dia lulus. Rupanya kena lulus. Kalau tak lulus, naya pula dia. Naya apa? Naya pensyarah pula. Ada juga kes-kes begitu. Tak tahu rasanya ada pensyarah. Ada juga lah, bukan semua. Payah pensyarah ramai kan. Kalau tak setuju, jumpa Dr. Arif, dia cakap kat saya. Nak bagi tahu, ilmu sekarang makin lama makin kurang. Kenapa makin lama makin kurang? Kerana makin banyak dosa orang buat. Dua, kesambung ilmu. Yang ketiga kesambung yang ketiga ialah fayuhramu bihi rizqan kana qad huyya lahu. Maka disekat baginya rezeki yang telah diperuntukkan untuknya. Dia patut dapat rezeki tu, tapi sebab dosa dia tak dapat rezeki tu. Jadi kita nak masuk Ramadan, kita harap Allah ampun dosa kita, supaya kita ni ringan buat amal. Jadi bulan Ramadan nanti, bila sembahyang tarawih kita datang, bila sembahyang tahajud kita boleh buat. Kenapa? Ringan dah. Kenapa ringan? Dosa tak ada. Bila diampunkan? Sebelum masuk Ramadan lagi kita mohon ampun dah. Ramadan ni dia macam nak pergi buat haji lah. Orang nak pergi buat haji kan, sembahyang hajat lagi, lepas tu sembahyang taubat lagi. Sebab apa? Dia dengar cerita, siapa pergi buat haji bawa dosa, jagalah dia tak nampak Kaabah. Betul tak? Dengar kan? Oh, tak nampak Kaabah. Kalau tu kita tengok Kaabah tak nampak, dosa kau banyak. Oh, bukan main lagi sebelum dia haji ni. Dia istighfar, dia hutang, dia bayar hutang apa semua kan. Sebab apa? Sebab takut apa? Takut nanti pergi Mekah tak nampak Kaabah.
Baguslah, mana dia bersedia daripada awal. Kenapa Ramadan tak macam tu? Patutnya Ramadan pun sama lah. Oh, takut-takut bulan Ramadan ni aku nak baca Quran rasa berat, nak sembahyang tarawih rasa berat. Kenapa? Sebab dosa aku banyak lagi ni. Maka aku mohon ampun sejak daripada Rejab lagi. Doa pada Allah Ta'ala. Sebab tu bulan Syaban, puasa sunat berapa banyak bulan Syaban. Semua tu supaya kita ni terampun dosa. Masuk je Ramadan, dah ringan dah. Bila dah ringan, orang sembahyang 8, orang sembahyang 20, kita minta 36. Tengok. Sebab apa? Mazhab Syafi'i 20, mazhab Maliki 36. Ustaz 36. 36. Kita Darussalam, Masjid Nurussalam tahun ni kita buat 36. Sebab apa? Sebab masa ni Syaban tu orang 20 tu rasa ringan je. 36 lah tahun ni. Kenapa 36? Sebab Imam Malik dia duduk di Madinah. Tarawih ni maksud dia sembahyang relax. Tarawih ni tarawih, rehat, sembahyang relax. Jadi orang di Mekah bila dia sembahyang habis 4 rakaat dia tawaf. Relax. Tawaf. Lepas tu dia sembahyang 4 rakaat. Habis pula 4 rakaat dia tawaf. Jadi Imam Malik di Madinah dia kata kita ni nak relax, nak tawaf tak boleh. Mereka relax tawaf. Jadi oleh kerana mereka buat 20 plus tawaf, 20 tu plus tawaf, kita nak tawaf apa? Okey, kita top up lagi untuk dapat banyak pahala 36. Tu yang keluar mazhab Maliki sampai 36 tu. Kita kat Malaysia pula 36 ada, 20 ada, 8 ada. Jadi 8 ada ni, kita ni zaman sains dan teknologi semua kena laju belaka. Maka kita ambil 8. Lagu tu. Lagu tu. Tapi saya tak kira lah awak nak 8 ke 20 ke 36 ke. Yang penting siap sama dengan imam. Itu paling penting. Kenapa siap sama dengan imam? Sebab itu ada kelebihan tersendiri. Yang siap sama dengan imam ni ada kelebihan tersendiri. Nabi SAW dalam satu riwayat cerita hadis Tirmizi, bagaimana baginda SAW sembahyang malam pada malam pertama. Sahabat-sahabat tunggu. So, kemudian sembahyang pula tunggu. Pada malam ketiga Nabi kata, sahabat kata, sebab dia seronok sembahyang dengan Nabi. Pada malam kedua dia seronok sembahyang dengan Nabi. Dia bagi tahu kepada Nabi, lau naffaltana baqiyata lailatina ya Rasulullah, kalau boleh sembahyang sunat malam ni sampai siap subuh pun tak apa, seronok. Ada makmum minta dengan imam macam sahabat minta dengan Rasulullah. Nak tanyalah zaman sekarang ada tak? Zaman sahabat tu lau naffaltana baqiyata lailatina, sebab waktu tu dah dekat dengan subuh dah kan. Rasulullah nak berhenti sembahyang sahur. Sahabat tanya, kalau sembahyang habis subuh pun tak apalah, seronok. Orang kita tak ada. Tapi Nabi bagi tahu satu ungkapan yang amat menyejukkan hati kita. Nabi kata, innahu man qama ma'al imami hatta sesungguhnya siapa-siapa yang qiyam sembahyang bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka baginya pahala 1 malam penuh. Syarat dia sembahyang dengan imam sampai imam selesai, pahalanya 1 malam penuh. Maknanya sahabat pergi minta dengan Nabi supaya sembahyang sepenuh malam. Nabi kata tak apa, kau sembahyang sama dengan imam dan imam pun selesai, kau dapat pahala 1 malam penuh. Tu nak bagi tahu untungnya sembahyang selesai sama dengan imam. Apa dia, innahu man qama ma'al imami hatta, tak ingatlah apa dia punya matan. Man qama ma'al imam, siapa-siapa yang qiyam bersama dengan imam, sembahyang sama dengan sehingga imam selesai, maka baginya pahala 1 malam penuh. Jadi kita ambil dah peluang ni, kita nak sembahyang sama dengan imam sampai habis. Saya kalau bila balik raya, biasanya malam 25, 27 balik kan, bila balik sampai kat rumah tu penat lah. Biasanya sampai kat rumah berbuka puasa,
tolak kat sini pukul 7 sampai sana buka puasa. Bila buka puasa tu tarawih tu nak tanya mak tarawih kat mana? Dia pun bagi tahulah tarawih kat masjid dia buat satu juzuk satu malam tu, panjang tu. Oh, kita letih kan. Mana tempat 8 rakaat? Saya tanya mak. Mak kata macam mana ustaz ni? Dia ceramah kat orang suruh 20 rakaat. Mak lah, kita kata dah, saya nak siap sama dengan imam. Nak pergi sembahyang 8 rakaat, selesai saya balik. Saya balik tak apalah. Maknanya saya dah dapat satu malam penuh. Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa. Siapa-siapa yang mahu sembahyang sehingga imam selesai, yansarifa perkataan dia, lupa. Falahu ajru qiyam laili, dia dapat pahala satu malam. Jadi saya baca hadis tu pada mak. Tak apa lah. Surau belakang tu sembahyang 8 rakaat. Laju. Imam muda lagi lah. Baca apa bagus? Tak ada lah. Dibaca sikit-sikit je. Tak baca banyak-banyak. Belakang sana. Kampung Korban Bongo. Aircon. Mak pun. Aircon juga sejuk lah dia. Saya pun ajak anak pergi sana. Supaya syak. Sekejap aja balik rumah. Habis, sekejap lah sembahyang malam ni. Anak tanya, iyalah. Tapi kita dapat satu malam penuh. Kenapa kita dapat satu malam penuh? Sebab kita siap sama dengan imam. Saya boleh pergi yang tempat 20, tapi saya balik tak sama imam. Kalau saya pergi tempat 20, saya buat 8. Saya balik tak sama dengan imam, tak selesai sama dengan imam. Saya nak selesai sama dengan imam. Ada satu tempat pula di Johor, saya ceramah. Waktu tu dia buat 8. Ni cerita hampir 10 tahun lepas. Dia buat 8, kemudian tazkirah. Saya pun tazkirah. Saya baca hadis ni. Alhamdulillah kita dapat pahala selesai sama dengan imam satu malam penuh. Sudah tazkirah apa semua tu makan sudah makan. Saya tengok kat luar tu ada 5-6 orang duduk situ, tak balik-balik. Saya pun nak balik. Kenapa tak balik lagi? Selesai sehingga imam selesai. Jadi imam tak selesai dia. Gitu dia kata. Semayang kita makan pada dia ketawa. Maknanya punya pegang. Yang sarifah tu bersurai. Yang sarifah tu maksud dia bersurai. Hatta yang sarifah, sehingga imam bersurai. Jadi dia pun tak puas hati imam tak bersurai lagi. Imam sudah sembahyang tarawih, tazkirah, sudah tazkirah makan untuk imam je. Makmum tak ada waktu tu. Jadi tunggu 5-6 orang sampai imam balik. Kenapa? Satu malam penuh ustaz. Ini kefahaman yang amat mendalam difahami oleh mereka. Tu nak bagi tahu. Yang penting siap sama dengan imam. Tuan-puan nak buat 20 ke, nak buat 36 ke, nak buat 8 ke, ikutlah. Tapi Johor dah tetapkan buat 20. Buat 20 jawab. Johor tetapkan kan buat 20. So 20. Habis kalau balik awal, balik awal susahnya. Ada satu kali tu saya ada program. Ada program, maknanya saya kena siap awal. Habis kat Johor ni tak ada yang 8 kan. Tak ada yang 8 20. Kat Tamayu tu saya macam mana nak buat ni. Nak suruh aku ni boleh siap awal. Tapi aku nak siap sama dengan imam. Saya pun pergi surau Jauharul Muttaqin. Pergi surau Jauharul Muttaqin, yang jadi imam tarawih di situ anak murid saya. Jadi saya pun pergi kat dia. Bagi anak jadi imam 8 rakaat. Biar saya jadi imam. Lepas tu Amirul ambil. Okey, beres-beres. Saya pergi tu. Dia bila masa tarawih tu, Amirul tolak saya. Saya pun pergi. Saya sembahyang 8 rakaat. Sudah saya sembahyang 8 rakaat, saya balik. Jadi selesai sama dengan imam dah, sebab saya imam. Maknanya bila kita faham hadis, kita akan berusaha. Kita rasa tak, kalau aku sembahyang awal habis tak dapat satu malam penuh, aku nak sembahyang sendiri satu malam penuh, bukan rajin pun. Tapi kita, sebab kita faham hadis tu, kita akan usaha juga supaya kita ni dapat siap sama dengan imam. Kalau kita tak boleh siap sama dengan imam, kita pergi jadi imam, supaya kita siap sampai tahap tu kesungguhan. Kenapa? Kerana kita faham. Jadi lepas ni tuan-puan tak pening dah. Sebab apa? Tuan-puan dah diampunkan dosa. Jadi bila dah diampunkan dosa, ringan tubuh kita untuk sembahyang sama dengan imam sampai selesai, insya-Allah. Jadi mohon 15 Syaban ni
doa betul-betul, semayang hajat betul-betul, semayang taubat betul-betul, supaya Allah ampun dosa. Angkat tangan, ya Allah, kau ampun dosa aku, supaya ringan badan aku untuk buat ibadat di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tu dulu cukuplah ini. Moga-moga Allah Taala bagi kekuatan kepada kita. Mohon ampun dan maaf ada saran silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.